Video kali ini adalah berkenaan bengkak tonsil. Tonsil adalah sejenis kelenjar yang terletak di belakang tekak. Ianya salah satu bahagian dalam sistem imun badan dan terlibat dalam melawan jangkitan kuman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya, Dr. Ikram. Jadi pada video kali ini, saya akan kupas berkenaan tonsil. Apa penyebab bengkak tonsil, tahap ataupun degree bengkak tonsil dan apakah rawatan bagi bengkak tonsil. Jom kita saksikan. Tonsil yang bengkak ataupun nama medikalnya adalah tonsillar hypertrophy. Biasanya ia terjadi di kalangan kanak-kanak berbanding dengan orang dewasa. Biasanya pada waktu umur kanak-kanak, kita selalu dijangkiti demam sesama. Jadi disebabkan ini, badan kita sibuk untuk melawan jangkitan. Jadi tonsil ini akan bekerja keras daripada biasa. Maka keadaan tonsil yang bekerja keras ini akan menyebabkan tonsil itu bengkak. Jadi di manakah sebenarnya tonsil ini berada? Ianya berada di belakang ni, iaitu di belakang tekak, dan kalau buka mulut, anda akan nampak tonsil. Kalau nak lebih jelas, anda boleh lihat gambar ini. Tonsil yang bengkak boleh disebabkan sama ada, satunya mungkin ia disebabkan oleh jangkitan. Tak kisah sama ada disebabkan jangkitan bakteria ataupun virus. Yang kedua, mungkin ianya disebabkan iritasi ataupun alergik. Itu adalah antara punca utama kenapa berlakunya bengkak di bahagian tonsil ini. Berkenaan tahap ataupun degree kebengkakan tonsil, anda boleh tengok sendiri tonsil masing-masing dan cuba compare dan bandingkan. Pergi depan cermin dan cuba buka mulut itu luas-luas. Tengok tonsil sendiri dan cuba compare dengan gambar ini. Terdapat 5 kategori saiz tonsil yang digunakan untuk menggambarkan kebesaran tonsil. Biasanya pesakit yang ada masalah tonsil ini, doktor akan cakap kepada pesakit berapa besar saiz tonsil tersebut. Saiz tonsil bermula daripada 0 sehingga 4. 4 ini yang paling besar. Jadi yang 0 ini yang normal sahaja. Jadi tonsil ini berada di dalam dan ianya tidak menonjol. Apabila tahap 1 dan tahap 2, tonsil itu sudah mula keluar sedikit dan boleh nampak dah bagaimana keadaan tonsil. Dan bagi keadaan 4 pula, tonsil itu dah memenuhi ruang sehingga 75%. Dan untuk keadaan 4 ini, bila ianya terlampau besar sangat, kita panggil tonsil itu sebagai kissing tonsil, di mana belah kanan dan juga kiri tonsil itu besar sangat, seakan-akan ia akan bertemu satu sama lain, dan ini adalah umpama kissing. Apa yang kita risau apabila tonsil itu besar sangat, ianya boleh mengakibatkan komplikasi-komplikasi lain. Contohnya seperti tidur berdengkur ataupun sleep apnea. Sleep apnea adalah satu keadaan di mana apabila seseorang itu tidur, mereka boleh berhenti nafas secara tiba-tiba. Ianya disebabkan oleh tonsil itu besar sangat hingga ia boleh menghalang laluan ataupun salur pernafasan pesakit. Keadaan ini sangat berbahaya kerana ia boleh mengakibatkan keadaan oksigen di dalam badan menurun secara mendadak. Berkenaan rawatan kepada bengkak tonsil tadi, ianya bergantung kepada satunya punca kenapa tonsil yang bengkak itu terjadi. Yang kedua, degree kebesaran tonsil tadi, sama ada degree 0 ataupun degree 4. Doktor akan merawat pesakit based on kepada benda itu tadi. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit mengenai bengkak tonsil yang disebabkan penyakit akut tonsillatis, iaitu radang tonsil yang disebabkan jangkitan. Jadi dekat sini rawatannya adalah seperti pertamanya, iaitu minum air secukupnya. Ini kerana bila kita minum air, ianya adalah penting semasa kita demam, iaitu untuk hidrasi dan untuk mengurangkan suhu di dalam badan. Yang kedua, bagi sakit tekak, yang ini boleh makan ubat tahan sakit dan juga ubat sakit tekak ataupun ubat gagal. Dan juga mungkin boleh cuba metod semula jadi, iaitu kumur dengan air garam. Selain itu, mungkin boleh cuba makan paracetamol, iaitu satu ubat untuk kurangkan sakit tekak dan juga untuk kurangkan demam sekali. Sekiranya akut tonsillatis itu disebabkan oleh jangkitan kuman, mungkin doktor akan berikan antibiotik untuk melawan jangkitan kuman tadi. Bagi keadaan tertentu, contohnya tonsillatis ini kerap sangat terjadi dan tonsil itu besar sangat ataupun ada gejala lain, contohnya pesakit susah bernafas ataupun berdengkur, rujukan kepada pakar ENT adalah perlu, kerana di sana pakar ENT akan menilai semula keadaan pesakit dan sama ada pembedahan itu perlu ataupun tidak. Saya rasa itu sahaja setakat ini berkenaan perkara bengkak tonsil. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan juga subscribe kepada channel ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.